أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد. Sidang penonton dikasihi sekalian, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala pagi ini kita dapat bersama dalam kuliah subuh kita dari kitab Wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pagi ini kita sambung lagi dalam hadis yang baru berkenaan dengan wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita sekalian. Qala Abu Dzar radhiyallahu taala anhu awsani khalili sallallahu alaihi wasallam bi thalathin. Qala isma' wa ati' walau li'abdin majdu'il anfi fa in sana'ta maraqatan fa akthir ma'aha thumma anzur ila ahli baiti jiranika fa asibhum minha bimaraqatik wa salli as-salata liwaqtiha rawahu Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada Abu Dzar radhiyallahu taala anhu. Abu Dzar kata, "Ausani khalili," bahawa kekasihku telah berpesan kepadaku bi thalathin, dengan 3 pesanan. Qala, kata Nabi yang pertama, "Isma' wa ati' walau li'abdin majdu'il anfi." Hendaklah kamu dengar dan kamu taat kepada pemimpin, walaupun dia ni seorang hamba yang cacat hidungnya. Allah Subhanahu Wa Taala suruh kita taat kepada pemimpin pada perkara yang tidak menjadi maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau tuan-tuan perhatikan kepada firman Allah Taala pada ayat suratul Nisa ayat 59, Ya ayyuhalladzina amanu ati'u Allah wa ati'ur rasula wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman pada Allah, taatlah kamu kepada Allah, taatlah kamu kepada Rasulullah dan pemimpin di kalangan kamu. Kalau tuan-tuan perhatikan baik-baik, dengar sini baik-baik konsep ayat ini. Allah Subhanahu Wa Taala kata, Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ati'ullaha, taatlah kamu kepada Allah, 1. Wa ati'ur rasula, taatlah kamu kepada Rasul, 2. Wa ulil amri minkum, dan pemimpin di kalangan kamu. Kenapa Allah Ta'ala tidak sebut taatlah kamu kepada Allah, taatlah kamu kepada pemimpin, kepada Rasul, dan taatlah kamu kepada pemimpin? Allah hanya kata taatlah kamu kepada Allah, taatlah kamu kepada Rasul dan pemimpin. Allah buang perkataan taat kepada pemimpin. Allah tak sebut seperti taat pada Allah, taat pada Rasul, tapi untuk pemimpin Allah Ta'ala kata dan kepada pemimpin di kalangan kamu. Ini kerana ketaatan kepada pemimpin adalah muqayyad, dia terikat. Terikat macam mana? Terikat sekiranya pemimpin itu menyuruh kita buat benda yang baik, kita mesti kena taat. Kalau pemimpin itu menyuruh kita buat benda yang tidak baik, maka tidak boleh kita taati, kerana sebesar-besar tanggungjawab kepada seorang pemimpin, besar lagi tanggungjawab kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. La ta'ata, hadis Rasulullah sebut, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Dan tidak ada ketaatan kepada mana-mana makhluk
pada perkara yang menjadi maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hatta suami isteri dalam rumah tangga, seorang isteri wajib taat kepada suami. Tetapi sekiranya suami dia menyuruh supaya buat perkara yang tidak baik, maka tidak wajib dia taati. Dia kena taat pada perkara yang baik. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, "Alal muslimi as-sam'u wat-ta'ah." Alal muslimi as-sam'u, komen dia tak ada. Alal muslimi as-sam'u wat-ta'ah. Ya, kepada setiap orang Islam ini kita mesti dengar dan kita mesti taat fima ahabba wa kariha. Sama ada benda tu benda yang kita suka ataupun benda kita tak suka. Pemimpin menyuruh kita buat sesuatu perkara, sama ada benda kita suka atau benda tak suka, kita kena buat. Illa ayyumara bi ma'siyatin, melainkan apabila pemimpin menyuruh kita buat perkara yang maksiat. Di saat dia suruh kita buat perkara maksiat, fala sam'a wala ta'ah, tidak boleh kita dengar dan tidak boleh kita taat. Katakanlah sekarang ini kita di musim PKP, pemimpin kita orang yang baik, dia menyuruh kita buat benda yang baik. Apa dia benda baik di sini? Duduk di rumah. Ataupun sekarang ni kita semakin longgar, PKP kita semakin longgar oleh kerana kita berada banyak di zon hijau, maka kerajaan, pemimpin kita melonggarkan sedikit pergerakan dengan bersyarat pergi ke kedai jarak 1 meter. Kemudian naik kenderaan maksima 4 orang. Pergerakan antara negeri masih tidak dibenarkan kecuali kes-kes kecemasan. Ini dibuat kerana maslahah yang diketahui oleh pihak kerajaan. Maka kita selaku rakyat, kita mesti kena ikuti, kita kena patuhi, kerana ini peraturan yang dibuat oleh kerajaan yang tidak bercanggah dengan hukum syarak. Tak bercanggah dengan hukum syarak. Sekarang ni orang duk bising masalah kenapa masjid belum lagi dibuka. Saya mengambil pendekatan pendirian saya yang begitu mudah. Saya kata pihak kerajaan, pihak Majlis Keselamatan Negara lebih tahu apa yang mereka buat dan dibincang oleh para mufti-mufti kita. Kenapa? Alasan apa yang menyebabkan para mufti kita ni masih menghormati kepada pandangan yang dibawa oleh Majlis Keselamatan Negara? Ini kerana pada anggapan saya lah, saya bukan mufti, pada anggapan saya ada sesuatu benda yang dibimbangi sekiranya berlaku percampuran begitu, begini dan sebagainya, maka akan merebak kembali penyakit. Jadi kita tuan-tuan sekalian, selagi ada ruang lingkup yang diizinkan oleh agama kita, kita patuhilah akan perintah yang tersebut. Memanglah tuan-tuan, kerinduan kepada masjid, alhamdulillah semua orang rindu kepada masjid. Kita puluhan tahun daripada kita kecil, siapa kali ni kita pergi ke masjid, kita berkuliah maghrib, kita berkuliah subuh, kita salatul tarawih, kita salatul qiyam setiap tahun. Yang sentiasa bersama saya tahulah, setiap tahun kita sentiasa buat aktiviti-aktiviti masjid, dengan kita bagi bantuan pada orang miskinnya, dengan anak yatim dan sebagainya. Semuanya kita buat, tapi kini kita tertangguh. Kenapa tertangguh? Kerana ada satu maslahat yang lebih besar, iaitu keselamatan nyawa yang dibimbangi oleh pihak kerajaan. Jadi tuan-tuan, kita kena hormati perintah ini selagi mana kita boleh. Jadi kita hormati kepada prosedur kerajaan yang kita semua kena faham akan prosedur ini. Tak payah kecewalah kawan-kawan sekalian. Ada hikmat di sebalik PKP yang ada ini. Ada hikmat di sebaliknya. Tuan-tuan kena ingat konsep dia begini sudah ya. Ulama-ulama kita ni tuan-tuan, dia berpegang pada konsep wa aqdarullahi mubattanatan birrahmat. Ketentuan Allah Ta'ala itu tersirat padanya sejuta rahmat. Jadi percayalah, PKP yang berlaku ini tuan-tuan, ada sejuta rahmat
yang dapat kita nikmati. Kalau tidak kerana PKP, saya tidak ke udara setiap pagi bersama tuan-tuan. Tuan-tuan sendiri pun ada sedikit muhasabah diri masing-masing. Dan pihak kerajaan buat untuk menjaga maslahat nyawa kita. Kerana hifzul nafsi, menjaga nyawa ini satu tuntutan dalam bidang agama. Nanti bila masjid buka, kita pergi ke masjid, kita beribadah kepada Allah Ta'ala sepuas-puas hatinya. Kita buat ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, insya-Allah. Baik kawan-kawan. Jadi kita kena dengar arahan pemimpin selama mana pemimpin menyuruh kita buat dengan perkara yang baik. Satu, ya, wasiat yang kedua disambung lagi, fa in sana'ta maraqatan fa akthir ma'aha thumma anzur ila ahli baiti jiranika fa asibhum minha bimaraqatik. Nabi kata dalam bahasa Kelantan ginilah, apabila kamu masak, kamu gula, fa'akthir ma'aha, banyakkan kuahnya. Nabi gambarkan pada kita, kalau kita masak, kita gula, dia suruh banyak kuah. Artinya, kalau kamu tak boleh nak bagi daging ke lauk sekali dengan kuah, kuah dia pun kamu kena bagi untuk menutup apa dia ni, masalah kelaparan di kalangan jiran-jiran kita. Dalam hadis yang lain riwayat Imam Muslim, Nabi kita bersabda, "Idza tabakhta maraqatan fa akthir ma'aha wa ta'ahad jiranaka." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila kamu masak lauk, banyakkan kuahnya dan berilah kepada jiran-jiran kamu. Kerana orang yang beri kepada jiran ini, kawan-kawan dikasihi sekalian, mereka inilah orang yang beriman kepada Allah dan juga beriman kepada hari akhirat. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sebut, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyuhsin ila jari. Rawahu Muslim. Siapa yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla dan beriman kepada hari kiamat, falyuhsin ila jarihi, maka hendaklah ia buat baik kepada jirannya. Jadi bila kita masak, kita buat kenduri, kita kena ingat kepada teman-teman dan taulan kita ni, sahabat-sahabat sekalian. Katalah kita masak sate ataupun kita masak ayam percik, mungkin baru dia sampai kepada orang sebelah kita, maka bagikanlah kepada mereka. Sebab jiran yang baik, khairul jiran, sebaik-baik jiran di sisi Allah Ta'ala ialah khairuhum li jarihi, orang yang paling baik kepada jirannya. Lebih-lebih lagi jiran yang paling dekat dengan pintu rumah. Katakanlah jiran ni 10 meter, jiran ni hanya rumah teres, rumah teres 20 kaki lebar. Jadi kiri kanan semuanya dekat, maka hendaklah kita sama-sama menghormati di antara satu sama lain. Aisyah radhiyallahu taala anha berkata, qultu ya Rasulullah, aku berkata, wahai Rasulullah, inna li jaraini, bagi hamba wahai Rasulullah ada dua orang jiran. Fa ila ayyihima ahdi, kepada siapa ya Rasulullah hamba nak hadiahkan benda? Qala, kata Nabi, ila aqrabihima minka baban, bagilah hadiah itu kepada orang yang paling hampir pintu rumahnya dengan pintu rumah kamu. Jadi kalau lebih-lebih lagi kalau mereka tu jiran kita, anak beranak kita, saudara mara kita, kita segeralah bagi najdah ataupun pertolongan kepada kita. Jadilah tuan-tuan insan yang baik kepada jiran. Jangan sekali-kali kita menyusahkan insan yang lain. Jangan lupa akan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata, la zala Jibril yusini bil jari hatta dhanantu annahu sayuwarrithu. Rawahul Bukhari wa Muslim. Baginda bersabda, sentiasalah Jibril alaihi salam mewasiati aku, berpesan kepadaku dengan jiran biljar hatta dhanantu annahu sayuwarrithu, sehingga aku menyangka bahawasanya ia akan mewarisinya. Jadi kawan-kawan, kita kena buat baik kepada jiran dan kita kena hormati jiran kita. Tak boleh kita buat khianat kepada jiran kita. Kadang-kadang kita buat khianat kepada jiran kita, menyusahkan mereka. Ini orang yang paling tidak baik dalam dunia.
Ya, kalau jiran kita kata sesuatu kepada kita, kita diam lebih baik daripada kita jawab. Kalau kita jawab, dia akan jadi bala. Baik kita diam, biarlah orang nak buat tak baik kepada kita, itu dia punya pasal. Tapi kita sendiri selaku orang yang beriman pada Allah Ta'ala, kita buat tak tahulah sekiranya jiran itu buat benda yang tidak baik kepada kita sekalian. Maklumlah manusia ni kawan-kawan, tidak semuanya bernasib baik. Kadang-kadang berjiran dengan adik-beradik pun boleh mereka berbalah. Itu manusia, ya. Kadang-kadang kenapa mereka berbalah? Walaupun sama-sama jiran. Boleh jadi kerana dengki. Dengki ni perkara yang besar. Tengok jiran kita beli kursi baru, beli peti sejuk baru, beli apa-apa nikmat baru. Kita jangan diukur mereka dengan kita. Sebab itulah Al-Quran amat-amat menekankan supaya kita jangan melihat kepada kelebihan yang ada pada mereka dari segi harta duniaan kita. Wala tamuddanna, Allah tegur Nabi daripada melihat kepada golongan kafir yang kaya raya. Wala tamuddanna ainaika ila ma matta'na bih. Jangan kamu labuhkan pandangan mata kamu kepada keseronokan yang mereka miliki. Sebab rezeki ni kawan-kawan masing-masing. Ada orang Tuhan bagi banyak ni, ada orang Tuhan bagi banyak ni. Ada orang Allah Ta'ala bagi ke dia kawasan rumah dia luas. Rumah kita pula sempit. Tapi syukurlah kita ada rumah. Jadi kalau kita duk fikir nak sangat mengatasi, duk badi satu sama lain, sampai bila pun kita tidak akan tenang. Sebab tu Nabi kita bersabda, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia bersabda dalam satu wasiat Nabi kita seorang ulama berkata begini. Hasil daripada sifat dengki, ulama ni kata apa? Dia kata la rahata li hasudin. Dia kata tidak ada kerehatan. Tidak ada kerehatan kepada hasud, orang yang suka berdengki. Kalau kita berdengki dengan orang, termasuk dengan jiran kita yang hari-hari kita tengok kelebihan dia, kalau kita berdeki dengan dia, sampai bila pun, baru ingat saya, dalam kitab Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Az-Zawajir an Iqtirafil Kabair, Ibn Hajar Al-Haythami rahimahullah, dia menyebut perkataan Ja'far As-Sadiq. Dia kata apa? La rahata li hasudin. Jangan, tidak ada kerehatan bagi orang yang sentiasa berdengki. Orang banyak dengki dengan orang ni tidak akan bertemu dengan rehat. Jadi kawan-kawan kena ingat baik-baik. Tidak, kalau kita hidup duk mikir dengan jiran kita pun kita dengki, nak berlumba tiap-tiap hari sampai bila-bila pun tidak bertemu dengan kerehatan. Jadi kita tak usah dengki dengan orang. Jiran kita lebih daripada kita, walhamdulillah, kita syukur pada Allah, suka boleh tengok jiran kita ni senang lenang lebih daripada kita. Dan kita juga bersyukur kepada Allah Ta'ala, sebab syukur dalam keadaan apa yang kita ada. Kita tak meminta daripada insan lain pun, walhamdulillah tuan-tuan sekalian. Kita kena terima dengan keadaan yang kita ada. Jadi buat baiklah kepada tetangga kita. Yang ketiga, jadi kalau kita buat makanan, buat apa tu, jangan lupa kepada tetangga kita. Wasallis salata li waqtiha, dan sembahyanglah. Pesanan ketiganya ialah sembahyanglah mengikut waktunya. Yakni masuk zuhur, sembahyang zuhur. Dalam waktu zuhur, sembahyang zuhur. Tuan-tuan kena ingat, dalam waktu sembahyang ni tuan-tuan, dia ada waktu mahal, waktu murah dia. Katalah kita ambil zuhur. Zuhur jam 1.15. Asar jam 4.40. 1.15 hingga pukul berapa? 1 jam pertama. Dikira awal waktu. Contoh, ini mahal pahalanya. Yang kedua kurang sikit. Yang tiga kurang sikit. Yang keempat kurang sikit. Yang kelima dah keluar waktu, ini haram. Pasal apa tuan-tuan? Sebab kita telah meninggalkan sembahyang dengan sengaja. Paling banyak yang berlaku salah faham ialah orang tidak niat untuk takhirkan salat jamak dia. Katakanlah tuan-tuan nak sembahyang maghrib dalam waktu isya, ataupun nak salat zuhur dalam waktu asar. Tuan-tuan tidak niat. Bila masuk maghrib, tidak niat untuk takhirkan maghrib dalam waktu isya, tidak niat untuk takhirkan zuhur dalam waktu asar. Maka berlalulah maghrib tanpa salat, berlalulah zuhur tanpa salat. Bila berlalu zuhur tanpa salat,
berlalunya maghrib tanpa solat. Sebab tuan-tuan tak niat takhir, maka ulama-ulama kita kata tuan-tuan berdosa besar sebab tuan-tuan meninggalkan sembahyang itu. Dan salat tuan-tuan dalam waktu Isya dan dalam waktu Asar menjadi salat maghrib yang qada dan salat zuhur yang qada, bukannya salat jamak. Sebab itulah kita kena niat. Bila masuk zuhur, kalau kita musafir masuk zuhur, kita niat hamba nak takhirkan zuhur dalam waktu Asar, hamba nak takhirkan maghrib dalam waktu Isya. Kalau sampai destinasi itu masa masih ada, tuan-tuan nak takdimkan solat, tidak menjadi masalah. Tapi niat itu, sembahyanglah pada awal waktunya. Ni mungkin ramai orang tak tahu. Baik. Kalau kita kumpulkan sembahyang tanpa sebab, kita telah buat dosa yang besar. Pasal kita telah meninggalkan sembahyang pada waktu yang lain sepatutnya dia buat. Sebab itulah kita nak jaga sembahyang kita. Kalau boleh kita sembahyang di awal waktu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab soalan daripada Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, katanya, ayyul amali ahabba ila Allah taala, wahai Rasulullah, amalan manakah yang paling dikasihi di sisi Allah Subhanahu wa taala? Qala as-salatu li waqtiha. Kata Rasulullah, sembahyang di awal waktunya. Ya, sembahyang dalam waktunya. Qultu thumma ay? Qala birrul walidaini, buat baik kepada kedua orang tua. Qultu thumma ayyu? Qala al-jihadu fi sabilillah. Yang ketiga ialah berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi apabila kita dengar orang azan panggil kita, hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, apa respon kita? Pertama, jawab azan, wa kun mulabbian, dan kita terima, kita jawab azan tadi, dan kita kena pergi ke masjid, ambil wuduk dengan baik, wuduk dengan comel, kemudian kita keluar pergi salat secara berjamaah. Kita akan mendapat pahala salat jamaah di masjid seperti mana disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salatul rajuli fi jama'atin, sembahyang seseorang itu secara berjamaah digandakan ala salatihi, ke atas sembahyangnya, fi baitihi, di rumahnya, wa fi suqihi, dan di pasarnya, yakni di pejabatnya, tempat dia mencari rezeki, 25 dhi'fan, dengan 25 kali lebih berbanding dengan yang lain. Dah banyak hadis-hadis yang menyebut berkenaan dengan kelebihan kita salat secara berjamaah. Setiap langkah kita diberi pahala oleh Allah, digugurkan akan dosa. Dan setiap sepanjang masa kita berada keluar rumah hingga balik, fa iza shalla, bila kita sembahyang, lam tazalil malaikatu tusalli alaih, sentiasalah para malaikat berselawat ke atasnya, madama fi salatin, selama mana ia berada dalam masa salatnya itu, sehingga dia berhadas, dia habis air sembahyang. Taqulu, apa doa malaikat? Allahumma salli alaihi, ya Allah ampunilah si fulan ini. Allahumma arhamhu, ya Allah rahmatilah si fulan ini. Wala yazalu fi salatin mantazara salah, dan dia sentiasa dikira berada pada hukum posisi orang yang sembahyang selama mana dia menunggu masa untuk sembahyang. Hatta di sana ada seorang laki-laki yang buta. Atan Nabi sallallahu alaihi wasallam rajulun a'ma faqal, datang seorang laki-laki yang buta bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, kata dia, ya Rasulullah, laisa li qaidun yaquduni ilal masjid. Wahai Nabi, tidak ada orang yang boleh memimpin aku untuk pergi ke masjid. Fasa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yurakhkhisa lahu fayusalli fi baitihi, farakhkhasa lahu. Falamma walla da'ahu faqala lahu, hal tasma'un nida'a bis salati? Qala na'am, faqala fa'ajib. Hadis riwayat Imam Muslim. Orang buta ni kata, ya Rasulullah, tidak ada orang yang pimpin hamba pergi ke masjid. Maka dia minta izin dengan Rasulullah, bagilah pengecualian kepada saya. Rukhsah ni pengecualian kepada saya
untuk hamba sembahyang di rumah hamba. Maka Nabi kita bagilah pengecualian kepada sahabat yang buta ini. Apakala sahabat buta ni pun berpalinglah nak pergi, nak tinggal ke Rasulullah, faqala lahu, kemudian Nabi kata lagi kepada sahabat yang buta ini, hal tasma'un nida'a bis salah, adakah kamu dengar seruan orang seru, orang best semaya, orang azan semaya, boleh dengar ke tak? Ya, hamba dengar. Qala na'am, qala fa'ajibhu, oleh itu pergilah kamu. Artinya tuntutan sembahyang berjamaah ini, kawan-kawan sekalian, satu tuntutan yang amat-amat dituntut oleh agama kita. Kerana itulah ada orang bersyair, dia kata ala fis salati al khairu wal fadlu ajma'. Ketahuilah bahawa pada sembahyang itu ada kebaikan, ada himpunan kebaikan dan juga himpunan kelebihan. Li'anna bihal arqabu lillahi takhda'u, kerana dengan kita sembahyang ini kita menundukkan segala tekak-tekak kita ni, kita hormati kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa awwalu fardin fi syari'ati dinina, sembahyang ni dia kata fardu yang pertama sekali difardukan oleh Allah dalam syariat agama kita. Wa akhiru ma yabqa idza ad-dinu yarfa'u. Dan dia kata benda yang paling akhir akan tinggal, akan ada di saat perintah agama semua lain hilang. Kalau perintah agama hilang pun, tapi sembahyang tetap ada. Faman qama litakbiri laqathu rahmah, siapa dia bangun untuk bertakbir, maka dia bertemu dengan rahmat Allah. Wa kana ka'abdi babi maulahu yaqra'u, di saat dia berdiri nak salat ini, samalah seperti dia berdiri mengetuk pintu Tuhannya. Seolah-olahnya begitu. Wa kana li rabbil arsy hina salatihi najiyan faya tuba lahu hina yakhsha'u. Dan bagi Tuhan ni pula, kawan-kawan sekalian, bila orang ni semaya, dia menyeru, gembiralah kamu. Pasal apa? Sebab kamu telah menuju kepada aku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sambung lagi sahabat sekalian, sikit lagi. Hadis yang berikut daripada Abu Dzar dan juga Muaz bin Jabal radhiyallahu taala anhuma, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala sittata ayyamin thumma aqil ya Aba Dzarrin ma yuqalu laka ba'du. Falamma kana al-yawmu as-sabi'u qala usika bi taqwallahi fi sirri amrika wa alaniyati wa idza asa'ta fa ahsin wa la tas'alanna ahadan shay'an wa in saqata sawtuka wa la taqbid amanatan. Rawahu Ahmad bi isnadin jayyid. Abu Dzar radhiyallahu taala anhu dan juga Muaz bin Jabal radhiyallahu taala anhu, dua orang sahabat yang mulia ini, dia berkata bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, perhatikanlah, dia kata, perhatikanlah akan pesanan ini. Selama 6 hari Abu Dzar duk perhati, sehingga sampailah pada hari yang ke-7. Abu Dzar duk perhati Nabi, kita kata gapo kepada dia, pegang baik-baik. Usika bi taqwallahi fi sirri amrika wa alaniyatih, hendaklah kamu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, sama ada sewaktu kita keseorangan ataupun sewaktu kita dilihat oleh orang lain. Yakni kita kena sentiasa merasakan diri kita ini dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. In tattaqullaha yaj'al lakum furqana wa yukaffir 'ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum wallahu dzul fadlil 'azim. Sekiranya kamu bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla, Allah Subhanahu wa taala jadikan bagi kamu ini satu pembeza antara yang benar dengan yang tidak benar. Baik. Allah Ta'ala akan mengampunkan akan kesalahan-kesalahan kamu. Baik. Kesalahan-kesalahan kamu. Allah Ta'ala akan mengampunkan dosa-dosa kamu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mempunyai kelebihan yang besar. Jadi kita kena bertakwa kepada Allah Taala sepanjang masa. Amba tidak panjangkan tajuk takwa ini sebab sudah pun disebut dalam siri kuliah saya yang ketiga tak silapnya, tuan-tuan boleh rujuk kembali ke sana. Wa idza asa'ta fa ahsin. Ini pesanan Nabi. Apabila kamu nakal, hendaklah kamu berbuat baik.
gini tuan-tuan dikasih sekalian. Bila kita buat benda yang maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mungkin kita buat ni dengan desakan syaitan, syaitan bagi tu gerakkan hati pada kita nak buat. Sebab syaitan ni tuan-tuan sepanjang masa duk nak kita sama. Duk nak sama kita supaya kita hilang pahala di dunia, kita pergi seksa di akhirat, dia sudah pun kita masuk buat dosa di dunia, di akhirat kita masuk neraka sekali dengan dia. Jadi dia ni tuan-tuan hari-hari kerja dia nak tipu kita. Fa bi izzatika la ughwiyannahum ajma'in. Dalam surah Sad Tuhan kata, Iblis berkata, fa bi izzatika, demi kemuliaanmu ya Allah, la ughwiyannahum ajma'in, aku akan tipu semua anak Adam sekali. Dia nak sama kepada kita semua. Jadi bila dia cuba menguasai kita, syaitan dia akan bawa kita kepada kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Allah Taala bagi amaran, jangan sekali-kali kita mendekati syaitan. Asy-syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Syaitan ini menjanjikan kepada kamu kefakiran dan dia menyuruh kamu dengan perkara-perkara yang keji. Jadi bila kita buat benda tak baik, kawan-kawan sekalian, kita buat benda tak baik, maka kita kena ekori dengan benda yang baik. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Hendaklah kamu ikuti benda jahat ini dengan benda yang baik. Ia akan menghapuskan dosa kamu, dia akan menghapuskan segala kesalahan yang dilakukan oleh kamu sekalian. Jadi kita faham daripada firman Allah Taala pada ayat yang ke-114 surah Hud, qauluhu ta'ala innal hasanati yuzhibnas sayyiat, bahawasanya kebaikan itu akan menghilangkan segala kejahatan. Lepas kita buat benda tak molek, kita kena buat benda molek. Kalau tersalah buat benda tak baik, kita mesti buat benda baik selepas daripada tu. Kita ngopak ke orang, kita kena bersedekah pula. Supaya sedekah kita bolehlah sikit menghapuskan dosa ngopak, walaupun kita kena minta maaf dengan orang tu cerita lain. Minta maaf dengan orang tu sekara, tapi kesalahan kita melanggar undang-undang Tuhan itu satu perkara yang lain. Jadi kita kena faham baik-baik akan keadaan ini. Kita kena buat baik sentiasa. Janganlah kita ni suka buat benda yang tidak bagus. Kemudian yang ke akhir pada hari ini, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wala tas'alanna ahadan syai'an wa in saqata sautuka wala taqbid amanatan. Dan jangan sekali-kali kamu meminta sesuatu pun daripada orang lain, wa in saqata sautuka, walaupun tali kuda kamu ni jatuh. Mana kalau benda tu jatuh, mu kena ambil sendiri. Hak tu hak baik sekali. Baik tuan-tuan sekalian. Wala tas'alanna ahadan syai'an wa in saqata sautuka. Yakni supaya kita jadi orang yang dihormati, ya. Kita kena berkhidmat untuk diri kita sendiri. Kurangkan sedikit kita minta bantuan daripada orang lain. Biar kita ni kaya jiwa, kawan-kawan sekalian. Allah suruh kita ni bekerja, buat aktiviti. Selagi kita boleh buat sendiri, kita buat sendiri. Kecuali nak mendidik lain lah. Kita dengan anak kita nak mendidik mereka, cara mereka bekerja, soal itu cerita soal pendidikan, cerita lain. Tapi nak sebut di sini bahawa bila kita ada benda, kita tak minta daripada orang lain. Ahabban nasi ilan nas man istaghna 'anil nas. Manusia yang paling dikasihi oleh manusia lain ialah orang yang kaya daripada orang lain, yang tak berhajat kepada orang lain. Kita berkawan dengan si kaya, tapi kita tak minta benda dengan si kaya, mesti si kaya akan sayang kepada kita. Kita berkawan dengan siapa pun, kalau tak minta benda dengan dia, insya-Allah dia suka kita. Kalau kita berkawan dengan seseorang, kita minta benda dengan orang, kita rendah diri. Jangan kita suka minta dengan orang. Kita meminta untuk orang ramai lain cerita. Katakanlah hamba ada buat projek kebajikan anak yatim dan sebagainya. Hamba kata kepada dia, hamba ada buat rumah kebajikan, program kebajikan anak-anak yatim. Jadi boleh tak saudara menolong? Kita minta untuk orang ramai, itu lain cerita. Sekarang ni kita minta untuk kita. Marilah kereta kamu seputih, marilah gotu goni seputih. Jangan kita nak benda orang lain, tuan-tuan sekalian. Tak payah kita nak berhajat kepada apa yang ada pada orang lain. Kalau kita malu, sekali tu hamba dipanggil ceramah di
Hotel Diamond Puteri. Masa tu Diamond Puteri ni hotel tepi sungai tu, dekat dengan Masjid Muhammadi. Saya mula-mula kerja dulu, kerja biasa, pakailah kereta Datsun 120Y. Orang panggil saya pergi ceramah di hotel tu. Dia sediakan parking di betul-betul depan pintu hotel. Semua situ BMW ada, Mercedes ada, semua ada kereta. Comel-comel lah. Muka di pintu hotel ni maklumlah kereta-kereta mahal-mahal belaka. Amba guna kereta Datsun, buruk je kereta amba. Amba kita rasa masa tu kita budak lagi lah, umur kita dalam 29 begitu, 20 tahun yang lepas, kita berasa malu lah kita kereta buruk ke. Kita motivasi diri tak tinggi lagi masa tu, tuan-tuan sekalian. Lalu kita pun pergilah parking di tempat lain. Amba parking jauh daripada orang. Kemudian amba pun jalan kaki pergi. Kata kepada yang punya jemput saya ni, dia orang kaya lah. Ustaz, mana kereta Ustaz? Kata kereta saya parking luar. Tak apalah. Ni kita sedia parking ke Ustaz ni. Tak apalah. Tuan, tak apalah Tuan Haji. Saya parking dah di sana. Bagilah orang lain parking. Kemudian dia tak kata apa pada saya. Dia tanya, "Amba Ustaz guna kereta apa?" Kata, "Saya guna kereta buruk je, kereta Datsun 120Y." Dia senyum kepada saya. Ya, saya pun tak minta. Walaupun dia ni baik dengan saya. Dia tu macam ayah saya lah kalau kata. Dia sentiasa pada orang, dia kata, "Ustaz Saibun tu macam anak dia." Tapi saya berkawan dengan dia sudah puluhan tahun. Dia pun tak ada masalah dengan saya. Saya tak ada masalah dengan dia. Sebab saya berkawan untuk bukan mengambil manfaat. Bukan minta harta, minta duit, minta apa, tidak. Hidup dengan cara kita. Tak apa kawan-kawan sekalian. Kalau orang bagi, kita ambil. Orang tak bagi, kita tak minta. Begitulah. Bukannya susah hidup kita ni. Tak minta dengan orang pun kita boleh hidup. Sebab tu tak payah kita minta dengan orang lain. Kalau kita tak minta dengan orang, orang akan hormat pada kita. Kalau kita minta dengan orang, orang kata apa? Kita berkawan sebab nak benda dengan orang lain. Itu Nabi tak suka. Wa abghadun nasi ilaihim man ihtaja ilaihim. Orang yang paling dia benci bila kita kawan dengan dia, kita nak benda dengan dia. Jadi jangan kita berkawan nak benda dengan orang. Tak boleh. Kita baik dengan siapa, jangan kita minta benda dengan orang tadi. Tak boleh. Kita nak apa-apa kita minta dengan Allah. Ya Allah, ya Tuhanku, seperti mana kau berikan kepada orang tu kaya, aku nak kaya ya Allah. Minta begitu, tak apa. Itu dia tak panggil dengki, dia panggil ribtah. Ribtah ni ialah kita minta kepada Allah Ta'ala, seperti mana kau berikan nikmat kepada fulan, dia beri fulan, berikan nikmat yang sama kepadaku ya Allah. Ini boleh nak minta tuan-tuan sekalian. Tapi kita kena fahamlah satu konsep Allah Subhanahu Wa Ta'ala ni. Allah Ta'ala telah jadikan kita manusia ni, innallaha tabaraka wa ta'ala qasama bainakum akhlaqakum kama qasama bainakum arzaqakum. Allah Ta'ala telah agihkan kepada kamu sekalian perangai kamu seperti mana Allah Ta'ala agihkan juga akan rezeki-rezeki kamu. Yakni rezeki kita Tuhan agih, ya, hani pun Tuhan agih. Ada orang yang Tuhan buat dia kaya raya, kerja sikit tapi kaya. Ada orang Tuhan buat dia ni miskin. Ada seorang ni, dia tak kaya sangatlah, pertengahan saja. Dia kata ke saya, "Ustaz, kenapa orang tu miskin, Ustaz? Dia malah kerja, dia miskin." Amak kata, "Jangan kecek, malah kerja. Driver taksi, beca roda 3, dia kerja pagi sampai tengah hari. Kerja kuat, dia rajin bekerja. Tapi rezeki dia tak banyak, tuan-tuan. Kita duk cakoh doma. Ada orang duk cakoh doma, duk main YouTube, boleh pitih puluhan ribu setiap bulan. Sebab rezeki ni benda Tuhan tulis. Tak seru. Kita pun tengok orang nego insurans kaya, kita nak nego retek. Dia tu hewak ke dia dah dengan wajah dia, perwatak ke dia boleh nego insurans. Amo tak boleh nak nego. Amo tak reti nak nego. Bukan tak reti. Amo tak tergamuk nak nego. Pasal tu hewak amo ni bukan muka untuk nego. Orang lain betul. Nego go tu hak ni, nego go ni. Tu hewak kita ni masing-masing dah. Kita redha dengan apa yang kita ada. Dunia ni tuan-tuan saya nak pesanlah adik kakak sekalian. Demo nak kejar lagu mana pun hakikat demo. Bila demo siapa umur 50, 60. Demo hanya kejar sahaja, nak menikmati tak boleh. Itu saja. Tak ada apa dunia ni tuan-tuan semua. Bila kita umur 50, baru nak tukar kita punya profession kerjaya. Daripada kerja sekian nak pergi ke nego untuk menjadi kaya. Tak salah. Habiskan usia anda dengan duit yang ada tadi menjadi tupukan kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kalau umur 50 baru nak tukar nego, nak berhenti pensyarah, nak pergi nego, nak jadi kaya. Tak salah. No way man. Tak salah, tak salah. Tak jadi kaya dah. Kita suruh orang lain. Tu bidang dia.
Hak ni kita bidai kita. Ambo ramai orang duk ajar ambo. Mari ustaz join kita niaga. Kata gini saudara niaga dengan cara saudara. Kalau saudara ambo doa ke saudara berjaya. Bila saudara kaya boleh bantu ke apa ni projek yang saya buat. Anak yatim saya, rumah orang miskin saya, kelas Quran saya doa ke saudara ni berjaya. Ambo kata ambo kalau ambo niaga, siapa nak baca kitab ambo ni? Daripada ambo duduk ngaji dulu lagi, ambo minta dengan Allah, ya Allah, ya Tuhanku, berikanlah kepada aku hidup senang tapi tidak melalui perniagaan. Maksud amanya nego duk tumahkan nego, amo tak si. Sebab amo yakin kalau amo tumahkan nego pagi petang siang malam, amo tak rok tuan-tuan semua. Ni kita amo beli, amo belajar mula ni, siapa nak baca. Biarlah orang nego di bidang perniagaan dia nego. Amo nak tumpu kepada ilmu amo. Alhamdulillah kita boleh hidup seperti mana manusia lain. Alhamdulillah. Baik kawan-kawan sekalian. Jadi kita kena ingat bahawa jangan kita meminta daripada orang lain. Allah suruh kita bekerja. Qauluhu ta'ala pada hari Jumaat, famshu fi manakibiha wa kulu min rizqihi wa ilaihin nusyur. Berjalanlah kamu di seluruh pelosok alam ini. Bila hari Jumaat ada, idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila zikrillah. Bila kita ada buat kerja hari Jumaat, bunyi orang bel, kita pergi. Tapi lepas pada bel, lepas hari semaya, fas'au ila zikrillah. Dah, fas'au ila zikrillah. Bersegeralah kamu ingat pada Allah Ta'ala. Bila kamu dah tunaikan segala kerja kamu balik, solat kamu dengan Tuhan, famshu fi manakibiha. Jalanlah untuk kerja. Nabi kita nak kita kerja walaupun hari Jumaat pun tak apa, mencari rezeki. Cuma waktu semaya kita kena berhentilah. Fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Bila kamu telah tunaikan semaya kamu, bertaburlah kamu di bumi Tuhan, wabtaghu min fadlillah, tuntutlah daripada kelebihan Allah Taala bagi kepada kamu. Wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Ingatlah kamu akan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kamu akan berjaya. Sebab itulah tuan-tuan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suruh sahabat dia bekerja. Nabi kita sendiri, Nabi kita bekerja. Nabi kita ni yuhibbul amala wa yad'u ilaih. Dia suka kerja, dia ajak orang untuk bekerja. Faqad sabata annahu sallallahu alaihi wasallam jalasa dhata yawmin baina ashabihi fadhakaru lahu anna rajulan minhum yasumun nahar wa yaqumul lail wa yakthuru minadh dhikri. Disebutkan sekali sahabat Nabi ni, wayaklah dia ni banyak siang hari dia puasa, malam hari dia semaya, banyak dia berzikir. Mereka wayak ke Nabi ni, dia sangka Nabi kita sukalah sebab banyak ibadat kepada Allah Ta'ala. Dah, Nabi kita dengar pujian-pujian yang dibuat oleh sahabat-sahabat kepada orang ni. Yasumun nahar, siang hari dia berpuasa, wa yaqumul lail, malam hari dia semaya, wa yaktsuru minaz zikri, dia banyak berzikir kepada Allah Ta'ala. Hatta qala lahum, Nabi berkata kepada sahabat sekalian, ayyukum yakfihi ta'amahu wa syarabah. Siapa di kalangan kamu yang cukup makan, cukup minum? Cukup makan, makanan ada, minuman ada. Siapa dia di kalangan kamu? Faqalu kulluna ya Rasulullah. Jawab sahabat Nabi, kita ada ya Rasulullah. Faqala kullukum khairum minhu. Semua kamu ni lebih baik daripada dia. Sebab dia puasa apa? Tak ada makan, dia nak makan, maka dia berpuasa. Bila Nabi sebut ada makan yang cukup, minum yang cukup ni lebih baik daripada orang yang puasa sebab tak ada makan dia tak bagus, maka menyebabkan para sahabat Nabi radhiyallahu anhum ya'maluna, mereka ni bekerja, wa yanshutun, dan dia ni bergerak aktif untuk buat kerja. Sebab tu tuan-tuan tengok dalam Quran, Allah Ta'ala iringkan bersama di antara, ada orang berniaga, ada orang bermujahadah, berjihad di jalan Allah Ta'ala. Dalam surah Al-Muzammil, wa akharuna yadribuna fil ardi yabtaghuna min fadlillah wa akharuna yuqatiluna fi sabilillah. Sebahagian manusia bergerak di muka bumi Tuhan mencari rezeki, sebahagian yang lain pula berjihad di jalan Allah. Yakni kedua-dua perbuatan ini kawan-kawan sekalian syarafun azimun lil amilain. Satu kemuliaan yang besar daripada Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang bekerja. Jadi kita kena kerja, cari rezeki, sambil-sambil cari rezeki kita buat ibadat pada Allah Ta'ala. Kita boleh bantu perjuangan. Orang nak kuda, kita boleh bagi kuda. Zaman Nabi mula, orang nak kuda, Uthman boleh bagi kuda. Kuda boleh bagi panah, boleh bagi perang.
Kalau kita miskin, kita rugi. Sebab tu kita kena bekerja, cuma bekerja biar betul dengan hukum syarak. Betul dengan hukum syarak, barulah kita betul. Kalau kita tak betul dengan hukum syarak, bermasalah. Masalah. Kita bekerja tapi nak betul dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sahabat-sahabat kata lahamlus sakhri min qimamil jibali ahabbu ilayya min mananir rijal. Dia kata aku pikul batu di pocok bukit tu buat kerja cari pitih lebih baik daripada aku, lebih suka daripada duk minta dengan orang. Yaqulun nasu li fil kasbi arun faqultul aru fi dhilli su'al. Dia kata orang royak kat aku kalau mu kerja ada cacat celah dia. Kata aku pula, dia kata sahabat, kalau mu minta dengan orang itu lebih cacat lagi. Tak bolehlah kita nak minta dengan orang. Jangan tuan-tuan. Nak kaya kita kerja. Nak makan kita kerja. Nak minum kita kerja. Kerja pagi petang siang malam kita buat kerja. Kena ingat baik-baik. Cumanya kita kena ingat baik-baik. Kita kerja dalam ruang lingkup yang dibenarkan oleh Allah Ta'ala, mengikut konsep dibenarkan oleh Allah, supaya rezeki kita boleh ni rezeki yang halal. Rezeki kita halal, kita semaya pun sedap, kita puasa sedap, kita boleh sedekah, kita boleh buat segala-galanya. Baik. Akhir sekali, wala taqbid amanatan. Wala taqbid amanatan. Jangan kamu pegang amanah. Kecuali kita ni ahli untuk menjaga amanah. Ini paling bimbang kawan-kawan sekalian. Kita, amanah ni kita boleh pegang kalau kita ahli. Oh, amanah orang ni benda paling bahaya. Kalau kita bukan ahli, kita kena bahaya pegang amanah. Kena beringat baik-baiklah. Kalau orang bagi amanah kepada kita, macam Nabi Yusuf AS, dia minta dengan gajah tak? Qala ja'alni ala khazainil ardi inni hafizun alim. Qala ja'alni, ya Allah jadikanlah aku ini ala khazainil ardi, untuk jaga khazanah bumi negeri Mesir. Inni hafizun alim, sebab aku tahu menjaga dia. Makna kawan-kawan, Nabi Yusuf seorang yang ahli kepada amanah. Maka dia minta untuk kerja tadi. Kita pakak nak kerja malam buat, pakak nak naik. Puak-puak kita ni, pakak nak naik. Gaji nak banyak, anak buah nak ramai. Kerja tak buat, dosa mu. Kena ingat baik-baik orang kerja. Pakak berebut naik, tapi kerja tak buat, mu dosa. Bila kita kerja, ada bidang tugas kita. Ni, kerja A, tugas dia gani. Kerja B, tugas gani. Orang zaman lah ni, berebut naik. Dia pakak kita boleh ni kawan-kawan, kena faham. Pakak kita aljah, pakak kita ni taklif walaysa tashrif. Pakak kita ni satu bebanan Tuhan bagi kepada kita semua. Betul naik pakak gaji banyak. Ya, betul. Tapi taklif satu tanggungjawab. Walaysa tashrif bukan satu kemuliaan. Kita ingat bila pakak kita kohor besar, kita kohor mulia. Betul, satu aspek anak buah kita pandai mulia. Tapi mugi di akhirat ke, bawa mikro beban ni beratus-ratus beban ni. Beban gotu, beban gani. Ambo pengurusi jatah kuasa gani. Misalnya, pengurusi gani, Pak Limon ni pengurusi. Sesok, mu pikul belakang kalau pengurusi mu tu mugi di akhirat. Mu buat ke tugasmu tu? Mu buat nak tugasmu gani. Kita puak kita duk pandai jawatan ni satu kemuliaan. Tapi tuan-tuan, jawatan ni satu rebah kita bila kita pergi di akhirat. Berkata satu orang khalifah, tersilap Abdul Malik bin Marwan. Apa dia kata? Dekat saat nak mati ni, ya laitani lam ali amral muslimin. Allah, alangkah baik kalau aku tidak menguruskan urusan hidup orang Islam. Aku lebih senang kalau aku tak uruskan mereka. Pasal bila kita menguruskan itu, tuan-tuan, kita kena banyaklah tanggungjawab yang kita kena pikul. Tadi banyak orang zaman kita ni faham, pakak besar satu kemuliaan. Bukan. Pakak besar jawatan kohor banyak, gaji kohor banyak, rebah dia kohor banyak, akhirat kena jawab pun kohor banyak. Sebab tu kita kerja ni kena perhati baik-baik. Kita nak kita kerja ni biar kerja berhutang dengan kita. Kita kerja lebih tak apa, jangan kita kurang. Duk berhutang dengan kerja susah kita, berhutang masa, berhutang macam-macam kita buat kerja benda-benda ni, makan pula kerja. Oh, kalau selewih hak kerja tu lagi berat. Qauluhu ta'ala wa may yaghlul ya'ti bima ghalla yaumal qiyamah. Kalau kamu duduk tipu harta rakyat, harta tu dan sebagainya, hak mana kamu tipu tu yakti, dia bawa mari balik untuk hari akhirat. Mu ambil duit kerajaan mu tipu bak lembu, sesok pikul lembu lagi di akhirat. Lembu ni pula duk tebah, boh. Orang pun tengok, orang Menatan ni curi duit lembu kerajaan mula. Contohnya begitu.
Apa benda kita buat sahabat-sahabat semua. Tak kira lah lembu, kau itik, kau piti, kerajaan, tipu. Keling kita di jabat kita, kalau kita keling benda tak patut, kita akan dosa. Jawab dengan Tuhan. 1 sen kita makan piti kerajaan, dengan 1 juta makan piti ayah kita. Baik makan hak ayah. Sebab hak ayah ni ayah je. Macam orang makan rasuah. Seorang sahabat Nabi nama Abu Qatadah radhiyallahu ta'ala anhu. Apa dia kata? Dia kata rasuah dengan daging babi ni, baik makan babi. Sebab kalau mu makan babi, mu dosa dengan Tuhan makan babi. Kalau mu makan rasuah, lepas tu orang hak mu ambil pitih dengan dia tu. Lepas tu pula kerja hak mu buat tu. Banyak pihak terlibat. Mu dengan Allah, mu salah dengan kerajaan, mu salah dengan orang, mu salah. Lepas tu rasuah, orang tak ambil. Rasuah ni harga diri tuan-tuan. Kalau ambil 5 riyal lah harga kita. Kalau ambil 10 riyal lah harga kita. Lepas tu kita kena ada motivasi diri. Kita kena kerja tapi kita kena jaga. Kerja ni kita kena buat tapi kita kena jaga. Waktu Imam Ghazali kata, mu kerja ni biar benda hak boleh mu pera hidup mu, lepas tu mu dengan Tuhan tidak jauh. Mu kerja, pitih mu boleh untuk kehidupan mu, tapi mu dengan Allah tidak jauh. Hak tu diajar oleh Imam Ghazali, dan kita pegang baik-baik amanah Tuhan kita ni. Amanah Tuhan kita. Tak kata kau demo lah kawan ajak ngajar ni politis juga. Tak. Bimbang sangat. Ustaz, kita duit ke ustaz ni RM100 untuk derma ke masjid. 100 ni tuan-tuan, orang 100 kita ni kita akan sapa kepada masjid 100 tadi. Yalah, walaupun tukar kertas tak apa. Duit ni kita pun simpan lah bawah batas. Jumpa masjid tengah buat, kita ambil duit kita ke masjid tu, ganti duit ni. Kita ambil duit ni kita semula. Tak apa. Bukan nak suruh nak kertas tolong dak, tapi nilai dia tu tuan-tuan semua. Kena jaga baik-baik, baik-baik. Hak itulah kita tak jadi pengkhianat amanah. Kita nak kelebihan di akhirat, menguruskan kehidupan ini kita nak. Tapi dosa dengan Tuhan ni kita tak sih. Jagalah baik-baik sahabat-sahabatku dikasih sekalian. 2 hadis Nabi yang menjadi pesanan kepada kita sekalian pada hari ini. InsyaAllah sambung lagi pada hari esok daripada kitab yang sama, wasiat Rasulullah SAW untuk kehidupan harian kita. Mau pilih hadis ni sebab dia berkait dengan kehidupan harian semua. Tak ngaji konsep, kita ngaji benda yang perlu kita lakukan. InsyaAllah bersama saya Ustaz Saibun bin Ismail pada pagi besok dan malam ni kuliah tafsir Al-Quran disambung lagi dengan surah Al-Kahfi. Bismillah tabaraka wa ta'ala. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم إنا نعوذ بك من العجز والكسل ومن الجبن والبخل ومن غلبة الدين وقهر الرجال اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منا منكم تقبل يا كريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.